Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung muka surat 2. Masih lagi tajuk yang pertama, menuntut cinta Allah. Berkata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hikam Jang, arti dia, barang siapa mengenal ia akan hak ta'ala, nescaya dipandangnya akan Allah dalam tiap-tiap suatu. Dan barang siapa telah fana ia dengan Allah, nescaya gaiblah ia daripada tiap-tiap suatu. Dan barang siapa kasih akan Allah, nescaya tiada melebihkan sesuatu yang lain daripadanya. Kita tengok dia lepas nak. Kita tengok apa maksud dia. Memandang Allah dalam tiap-tiap suatu bererti tiada melihat akan suatu melainkan zahir pada hatinya betapa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, menjadikan dia dan membentukkan dia dan memeliharakan dia, dan tiada cenderung dan terlekat pada hatinya kerana keindahan sesuatu itu. Bila kita kata kita ni pandang Allah dalam suatu, jalan untuk kita nak cinta Allah, nak suruh mari pada hati kita ni berasa sedap dengan Allah, itu maknanya menuntut cinta Allah. Proses tu kita kena cari. Di antara proses yang kita kena ambil untuk nak suruh kita ni boleh rasa sedap dengan Allah, rasa jeliga dengan Allah. Kita tak jeliga lagi lah ni. Kita buat ibadah pun lebih kurang, tak jeliga. Pasal apa tak jeliga? Langkah-langkah yang patut kita ambil ni kita tak ambil. Dia kena ambil langkah dia. Kita dengan seseorang pun nak kau boleh jeliga, rasa kasih, bila kita kenal dia sungguh, barulah rasa jeliga. Kalau tak kenal, tak jeliga. Orang nikah tak kenal, tak jeliga lagi. Lama duduk baru rasa jeliga. Dia kelan tak? Lagu tu. Kenal dulu hati budi. Oh baik rupanya kita sayang dia ni. Baik, kita susah dia tolong. Lambat tahu sikit kita rumah, tanya khabar, kena covid kau. Tanya lalu dah, maknanya baik. Bila kita kenal kebaikan dia, dia mari berasa lah. Mari berasa. Kalau saing kita tu demai juga kita berasa. Kita dengan Allah ni tak berasa gitu. Kita pergi kedai kopi, orang belanja air,
Suka dah kita. Suka. Oh baik, Ustaz Bukhari tu banyak air TO kosong. Tak ada gula. TO kosong tak ada gula. Ni murah lagi dah. Kita rasa baik benar dah. Mari pula orang lain belanja rokok pula. Baik dia nak ambil rokok kita. Cuma kita tak sih ada. Baik. Kita nampak kebaikan orang. Kita rasa baik yang dia. Pasal apa? Pasal kita nampak pemberian dia. Allah ni kita tak nampak pemberian dia. Sebab tu tak rasa kasih ke dia. Tak rasa seronok dengan dia. Bukan tak tahu. Ilmu kita tahu dah. Hakikat semua sesuatu ni Allah belaka. Ilmu kita. Tapi tak jeliga pada hati tu. Pasal tak nampak. Pasal apa tak nampak? Pasal tak tengok. Dia tak tengok. Kalau kita tengok betul-betul, tengok sungguh dengan mata hati kita, ilmu ada dah, guna mata hati untuk tengok. Ilmu ada dah, guna akal untuk tengok. Tengok apa? Tengok atas setiap sesuatu ni, hak berlaku di alam ni, dok berlaku dengan sendirinya, malaikat di sebalik itu adanya Allah. Tertakluk di bawah kudrat dan iradah Allah. Nak suruh rasa lagu tu. Dok berlaku, malaikat tertakluk di bawah kudrat dan iradah Allah. Kudrat tu mana kuasa, iradah mana kehendak. Kalau kehendak ada, kuasa tak ada, tak jadi. Kuasa ada, kehendak tak ada, tak jadi. Orang ni nak makan benar, tapi kuasa dok nak ambil makan ni tu tak boleh. Tak boleh makan juga. Dok depan dia makan ni, tapi tak kuasa nak ambil makan ni tak mulu. Nak makan, tak jadi. Ada kuasa, boleh nak ambil makan, tapi tak ada. Orang panggil tak boleh makan, tak jadi juga. Jadi suatu hak berlaku di alam ni tidak keluar daripada kudrat dan iradah Allah. Apa pun, termasuk penyakit-penyakit hak berlaku hari ni. Semua tu tertakluk di bawah perintah Allah. Jadi bila kita lihat suatu hak berlaku tadi, kita tengok situ, bijaknya Allah. Kita kena ambil masa untuk melihat supaya kita boleh tengok Allah secara sepatutnya bila berlaku. Tapi kalau tak ambil masa untuk tengok, dia tak mari tu. Kita biasa naik motor, naik kereta, pahit naik motor orang kata. Takdir katalah jatuh lubang, degung jatuh lubang. Awal-awal jatuh nampak tak Allah wahai? Tak nampak lagi. Nyupuh natang lubang duduk sini. Kita nyupuh lah kadang-kadang. Budak mana tak kayu natang, budak ni tak kayu. Termaruh pula. Pasal apa? Pasal kita tak nampak lagi Allah masa tu. Kita nampak makhluk dulu, nampak kayu, nampak lubang. Sampai kita nyupuh. Sebab tu kita tak kenal Allah sampai mati. Sebab tu kita tak rasa jeliga dengan Allah sampai mati. Pasal apa? Tak kenal Allah. Nyupuh pula ke dia. Padahal berlaku tadi, tak akan berlaku tanpa kudrat dan iradah Allah. Ayat seberina tertapik dinding nak sumber rezeki. Tak murah ke tak putih. Dia kena reti. Nah, akhir kali ayat seberina kata, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya telah menjadikan Allah atas setiap sesuatu mengikut ketetapan dia. Bila berlaku pak butuh, kena balik Allah. Hak tak berlaku lagi, boleh mikir. Boleh mikir, boleh ikhtiar, boleh guna kalu. Jika tak berlaku lagi, dan berlaku dah tak boleh guna kalu. Nabi tak kata, kalau mendengar buah aku tadi, tak jadi gini. Nabi tak kata gitu dalam perang Uhud. Kalau mendengar musyarat tadi, kalau pakai hak aku, mungkin tak jadi gini. Nabi tak guna. Gitu juga semasa bila dah syahid semua, hak duduk atas bukit rumah, bukit pemanah tu, syahid. Nabi tak kata pada sahabat-sahabat dia, kalau atas bukit pemanah tu dengar kata aku tak turun, lagi tak sesat, tak jadi gitu. Nabi tak kata perkataan tu. Pasal apa? Bila berlaku dah pak putus, ni tak boleh lagi dah ke lain. Mesti balik 100% pada Allah. Nak postmortem, benda siasat, cari sebab, itu boleh. Tapi hak atas hak berlaku tak boleh guna dah kalau. Inilah Allah kehendaki. Lagu tu. Belum berlaku tak apa. Nak buat gitu, nak buat gini. Kerana
kita tak tahu Allah takdirkan suatu atas kita ni dengan takdir yang muallaq ataupun mabrom. Takdir muallaq yang bergantung kepada usaha. Muallaq tu yang bergantung pada sesuatu yang kita buat. Misalnya di sisi Allah kata orang ni kalau dia buat kerja aku beri rezeki. Kita pun buat kerja, insya-Allah dapat dah. Mungkin Allah kata dah gitu. Maknanya kalau kita malah kerja tak boleh. Ada orang pula tak kerja pada rezeki. Ada orang kerja pun tak ada rezeki. Ini bergantung pada apa yang Allah nak atas kita. Hak berlaku atas kita mengikut apa yang dia kehendaki, tidak mengikut apa yang kita kehendaki. Kita ikhtiar nak lari pada penyakit, SOP lagu mana pun, kalau Allah kata aku nak hantar, dia akan hantar. Orang ni dia lari tak lari, duduk dekat orang positif, jakit dia, Allah kata munduk dia akan duduk dia dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ada syaitan berlaku. Ada syaitan tu mengosoi kita, ada syaitan duduk lah dengan kita, tak ikut kita. Tak ikut dia ikut kita. Nafsu ada berlaku. Ada nafsu dia patuh pada akal. Ada nafsu kalah pada, ada nafsu mengosoi akal. Ada berlaku nafsu yang kita kan. Hak bunuh orang tu, mati orang, tembak orang, curi. Nafsu dia ada tu. Kita ada kot nafsu. Berapa tak bunuh orang? Nafsu kita ni dikawal oleh akal kita. Dia nafsu kawal akal dia. Sama dengan COVID. Supa apa-apa pun. Duduk dengan kita ni. Sebab tu kita kena pandang Allah. Tu kata Syekh Ibn Athaillah. Dalam tiap-tiap sesuatu kena tengok. Di situ adanya Allah yang mentadbir, yang menguruskan segala-galanya. Kalau Allah tak urus kehidupan kita ni, lagu mana Islam nak sapa tempat kita? Sedangkan dia ni daripada Madinah ke sapa sini lagu mana? Kalau Allah tak urus. Zaman hari tu jalan perkara kabar terbang. Islam sapa Terengganu awal kurung ke-12 lagi. Kurung ke-11 tu ditulis dah sejarah. Fulaan, nama kalau berkata Fulaan asal dia. Dalam sejarah negeri Cina tahun kurung ke-11 1100 lebih tulis dah bahawa Fulaan ni satu pusat pelabuhan, satu pusat empayar besar, empayar Tamir dia panggil, bukan Tamir. Bila ni panggil Tamir, kapal Tamir kalau beran ni kita panggil Tamir, dia dulu empayar Tamir besar. Dalam buku sejarah Cina tahun kurung ke-11 tulis dah bahawa Terengganu ni, yang itu bukan sohor dengan Terengganu, sohor dengan Fulaan. Dekat-dekat dengan negeri Penhen, Pahang. Jadi Pahang. Cilatang jadi Kelantan. Dia tulis dia sejarah Cina tahun 1100 lebih. Siapa ada sini? Batu bersorak tahun 1303. Mana 716 tahun, 717 tahun daripada ni. Tu tarikh tulis batu bersorak. Islam siapa awal lagi. Lagu mana kalau Allah tak atur nak siapa Islam sini? Nak siapa di Fulaan Kuala Beran. Kuala Beran terkena seluruh Timur Tengah, Cina, Nusantara yang mari belayar muara Sungai Terengganu besar, masuk besar ke Sungai Terengganu. Siapa di Kuala Beran. Pasal apa tupu situ sangat dulu? Kerana ada 2-3 perkara besar orang cari. Yang pertama gaharu, kayu gaharu. Yang kedua gading gajah. Orang guna itu gading gajah. Dan banyak lagi perkara lain. Dan buat tukaran, buat dengan biji besi, mari tukar dengan besi, tukar dengan berbagai lain. Sehingga bentuk empayar besar. Itu sebelum lagi Sultan Zainal Abidin pertama. Sultan Zainal Abidin pertama 17, dia tu 1708 dah. Ni 1303, maknanya beza banyak tahun, ratus tahun beza tu. Sultan Zainal Abidin pertama. Yang Istana Awal di Tanjung Baru. Kalau kita pergi Kuala Beran ni, pergi Kota Temir tu, Kuala Lumpur jumpa Kuala Lumpur masukkan ni dia panggil Tanjung Baru, kawasan bersejarah. Itu istana awal Sultan Zainal Abidin pertama. Tapi sebelum ada tu ada istana beratus tahun tu, ada istana di kawasan Kapal Buluh tu. Adanya Tok Raja Ri, adanya Syekh Kohar. Lagu mana Islam siapa? Kalau tidak dengan Allah mengatur. Kalau kerja nak bawa Allah. Kena tengok Allah. Bijaknya Allah mengatur. Subhanallah.
Siapa-siapa yang nak rasa nikmat dengan Allah, bila Allah beri makan, dia suka dengan Allah. Allah beri nikmat, dia suka dengan Allah. Nak suruh rasa gitu, dia kena pandang. Hak ni, hak kena kecek dengan Allah ni. Kena ambil rasa kecek dengan Allah. Baiknya Allah, hari ni beri kat aku macam-macam nikmat ya Allah, tapi aku tak banyak ingat kamu. Dia kena kecek. Kecek semua, hari-hari kita kecek, kita akan rasa. Belum tahu seorang alim dia suka dengan Allah, belum tahu lagi. Sebab tu alim semata-mata tak ada jaminan surga untuk dia. Kalau dia jauh dengan Allah, tak jadi. Dia bukan hamba yang soleh. Hamba yang soleh ni hamba yang rasa seronok dengan Allah, paling tidak rasa sedap dengan Allah. Kita hari-hari tak sedap dengan Allah ni, sedap dengan kereta, dengan motor, kerja, makan, minum, dengan bau cana. Sedap tu hari-hari. Pasal boleh biti. Dengan Allah tak sedap lah mana. Tak sedap. Dengan seokok, tak seokok. Tak orang seokok, tak seokok. Kita nak sedap dengan Allah ni lagu mana. Orang dulu sedap dengan Allah sebab tu dia sanggup tinggal segala-gala. Syarif Muhammad Al-Baghdadi, walaupun ada sejarah kata dia lahir di Kuala Lumpur, tapi hak lebih kuatnya sejarah dia tinggalkan kerajaan Baghdad, hijrah ke Mekah dan jadi mengambil peranan besar untuk mengalahkan Sriwijaya di Majapahit hingga mari sini. Tinggal semua. Pasal apa? Dia manis buat kerja agama Allah. Syarif Muhammad Al-Baghdadi. Hak lebih kuat kata tulis batu bersurat tu. Makam dia di Kampung Jenaga. Jalan ke Hedru. Pasal apa boleh jadi tinggal kampung halaman hijrah? Kerana nak suruh Allah ni sayang ke dia, kerana buat kerja dia suruh. Dia ada yakin intasrullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Orang ni dia cari tak ada lain. Lagu mana aku nak mati selamat? Tu ya. Hidup lagu mana pun nak mati selamat. Dan cara nak mati selamat, jaminan Allah, bila mutulung Allah, intansurullah, bila mutulung Allah, yang surkum, Allah tolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan ditetapkan pendirian tapak kaki, asal aqdam tapak kaki, pendirian maknanya. Allah tetapkan pendirian hingga mati dalam agama. Hak ni hak kita nak. Lah ni kita hebat agama, takbir kuat-kuat sekalipun, program macam sebulan, kalau mati tak selamat, boleh ke apa kita hesap? Boleh ke apa? Kita seronok dengan dunia hak Allah bagi kita, dengan pakak kita seronok, sedap. Tapi kalau masa nak mati, Allah tak tolong tetapkan pendirian kita hingga iblis mari berjaya memutuskan iman kita. Nak agana. Siapa dia boleh tolong kita saat tu? Tak ada orang yang boleh tolong, Allah ya. Nah, tak ada orang yang boleh tolong kita waktu tu. Allah semata-mata. Tak usah sombonglah. Mu ilmu banyak ke, mu amalan banyak, kalau Allah tak tolong tak boleh. Orang yang menolong agama Allah, Allah jamin, Allah janji nak tolong dia. Waktu tuan-tuan hidup, kita hidup bermasyarakat, ada orang duduk bahagian ni, ada orang duduk bahagian ni, ada orang duduk di MPKK. MPKK ni hati ketua dalam kampung dia. Allah letak situ tu, nak suruh kita ni tunaikan satu amanah Allah, iaitu jaga hak Allah. Aqimus solah wa atawuz zakah. Allazina immakannahum fil ardi aqamus solah. Orang-orang yang diberi kuasa merintah di bumi ni, orang-orang yang aqamus solah, mendirikan sembahyang. Pahala mana kita nak dirikan sembahyang kalau kita sendiri tak kerja untuk orang dirikan sembahyang? Tak kerja kuat kau ni. Kita sendiri pun tidak dirikan sembahyang, hanya sembahyang saja. Dirikan sembahyang ni maknanya dirikan hak-hak sembahyang. Sembahyang lagu mana? Hak Nabi ajar, hak Allah nak kat mana? Hak ni kita kena kuat. Gagal hak ni, gagal belaka hak lain. Ni tugas kerajaan, tugas MPKK. Aqamus solah wa atawuz zakah. Keluar zakat. Kita kena mikir bahawa ramai masyarakat ini yang tak keluar zakat. Ramai. Sama ada dengan sengaja ataupun dengan jahil. Kita kena royak, kena sebarkan lagu mana? Lagu mana hak kena zakat? Siapa dia yang berhak zakat? Wa amaru bil ma'ruf wa nahwa 'anil munkar. Ni perkara kerja ni yang kena ambil oleh kita ni. Orang yang Allah letakmu jadi pemikir. Tuan-tuan jangan rasa satu beban ni. Ini satu amanah daripada Allah. Kita rasa terbeban bila kita buat kerja dan kita tak nampak Allah. Kalau kita rasa kita kerja dengan Allah, kita rasa ringan sikit. Beban ni tak kuat. Pasal apa? Kita ada Allah. Kita buat sekadar mampu. Ada rasa nak buat.
Tapi kalau kita tak ada rasa nak buat, tu dia jadi gelesah, jadi tak senang. Kita ada Allah. Kita minta tolong dengan Allah. Buat kerja ingat kata, ni Allah suruh. Bila kita nampak Allah dalam semua hak berlaku, kita akan rasa, satu masa kita akan rasa, baiknya Allah, kita sakit dia sembuhkan penyakit, kita susah dia senangkan kita. Bila kita dah mula rasa suka dengan Allah, situlah Allah suka dengan kita. Allah suka dengan kita. Kalau kita tak suka dengan dia, lagu mana dia nak suka dengan kita? Itulah radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapalah maksud? Kalau tidak tak siapa. Kena ikut orang dulu. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan al-ayah. Orang hak berjaya dah, orang hak dulu-dulu siapa dia? Minal muhajirin. Orang yang sanggup berpindah dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah, korbankan segala-gala, tinggal kampung hak tempat dia beranak. Tinggal kampung tempat dia besar. Hijrah ke Madinah. Pasal apa? Untuk agama. Wal ansar, orang Madinah hak sambut kedatangan muhajirin. Sanggup kalau ada makanan satu bekah, sanggup bagi dua. Dan pusaka peringkat awal dulu, belum turun satu nisa, saka ni boleh bagi sama-sama saing, saka boleh turun peringkat awal dulu, peringkat penyatuan. Siapa ada isteri, ada suami sanggup korbankan seorang isteri untuk beri pada Abraham bin Auf yang tak ada isteri ketika awal hijrah. Siapa sanggup tu pengorbanan Ansar, golongan Ansar. Allah tak ada Quran golongan hak berjaya dah. Minal muhajirin wal ansar. Satu golongan lagi, wallazina tabauhum bi ihsan. Orang yang mengikuti mereka itu dalam perkara hak baik. Allah redha dengan dia. Dia redha dengan Allah, Allah redha dengan dia. Kena ikut jalan orang ni. Maknanya hidup kita ni, kalau kita tengok jalan hak berjaya dah, Allah letak dalam Quran, minal muhajirin wal ansar, tengok dah dia ni siapa, kita biasa dengar dah ceramah-ceramah siapa dia, dua golongan ni, maknanya ada lagi tak kita rasa takut Tuhan uji dengan susah dalam kerja agama? Tak takut dah. Pasal apa? Pasal orang yang ambil agama dalam kehidupan dia akan jumpa dengan cemuhan-cemuhan orang. Dia akan jumpa dengan kritikan-kritikan orang. Orang yang tidak dikritik tu sebenarnya orang yang tak buat kerja. Kalau orang buat kerja tu dikritik. Apa Sa'ad Bukhari ni? Orang akan kritik pasal buat kerja. Kalau tak buat kerja tak timbul tak kritik. Kalau kita takut dikritik, dihina, dikeji untuk nak kerja agama, para ulama kita termasuk gurang bawah dia kata, tak layak nak kerja untuk Allah. Tak layak nak jadi hamba Allah. Kalau mu ni takut nak tegakkan yang hak, takut orang marah, takut orang hina, takut orang keji, tak layak. Dalam perkara apa pun, bidang ilmu sangat luas. Ni ilmu perjalanan hati kita nak belajar ni. Mungkin bila tersebut perjalanan hati ni, orang rasa tasawuf ni tak main dah lah ni, mungkin orang rasa gitu, orang keji ikut jalan ni. Tuan-tuan hok ambil jalan zikir pula, zikir nak dekat dengan Allah Ta'ala, orang akan keji ikut jalan zikir pula. Cuba malam ni tuan-tuan hok ada ni, malam ni balik rumah, masuk rumah sembahyang sunat, lepas tu duduk menengu tertikam hajah mata. Agak-agak bini kata gapo tak biasa tu, tak lepas dah kau. Bagus tu. Tok lebadah kalau ni tok sporting tu anak-anak depan TV mari garain kan anak depan TV. Agak-agak datang tikah mayat tu pak hari dengan depan TV mana afdal. Jawab sendiri. Tapi orang akan bunyi. Orang pertama isteri kita. Lepas tu anak-anak pula bunyi. Ayah sana ni berat dah. Berat sikit. Kakak ustaz adanya dia berat sikit. Tewi ngotok dia kata. Sudah. Lepas tu jiran-jiran pula kata, oh berat dah tok capung orang lah ni. Pasal apa tak pergi ngetir kau sebelah malam? Kalau sebelah malam ngetir lagi. Kita ambil jalan tak sing ngetir. Nabi lepas hisap tak ada ngetir dah. Nabi lepas hisap ni tak ada kerja lain, tidur dah. Pasal apa? Separuh malam nak bangun. Kita paluh marah, duk ngetir lagi. Jadi ikut sunnah kodok tu mari. Kita nak tukar dia kehidupan kita, tapi hak bunyi siapa? Saing kita hak rapat ah. Berat dah Sa'ad Bukhari tu ni. Sejak jadi ahli majlis daerah lagu tu kurang. Tanya hak tu pula. Dia akan bunyi lagu tu. Tiba-tiba kita rasa takut orang kata gitu kita.
Gurang berkata tak layak nak kerja Allah. Pasal apa? Pasal sunnah perjuangan, sunnah kerja agama ni tak ada seorang pun yang tak temu dengan cemuhan, cacian, halangan. Tak ada seorang. Tok Imam cara Tok Imam. Tok Bila cara Tok Bila. Baik pagi-pagi terus hingga pagi-pagi. Orang malam kata kan, aku tak berlagu benar Tok Bila ni. Kuat suara tu. Baik, beli dia. Ya kerja pun cara dia. Tok Imam nak baca panjang sikit ayat. Nak suruh ayat Quran tu didengar oleh makmum dia. Nak tolong makmum dia bila dengar Quran masuk ni. Tok Imam kat wadduha macam baca. Baca kat ina tu ina kata. Dia marah. Padahal Tok Imam baca ayat panjang tu satu rahmat bagi makmum. Pasal apa? Nak baca sendiri tak ada. Bukan tak anda tak ada. Kalau dia pandai spek tak waruk. Tak ada. Tok Imam baca ni mujur dah. Dia dengar tu pahala serupa Bukan kadang-kadang lebih lagi orang mendengar. Pasal apa? Dia nak tadabbur. Ada setengah terjumpa kita yang kata orang dengar terkadang lebih besar pahala daripada hok baca. Pasal apa? Dengar boleh pahala dah, lepas tu tadabbur pun tak ada. Hok baca ni tu pun ada bacaan. Tak ada tadabbur, kita hok dengar tadabbur. Timi baca qul huwallahu ahad. Kita pun nampak esanya Allah pada perbuatan dia, pada sifat, pada nama. Zat tu memang esa dah. Kita dah kecek dengan Allah bila timi baca. Besar kebajikan kita boleh. Ni kita dok. Kalau naik tu email hok panjang sikit, kena pula kak. Tu email hok muda ya panjang sikit. Nak tolong ayah-ayah dia tok dia hok belakang ni. Pusing balik mutu. Berong pusing balik. Nah, pasal apa panjang ni? Yang kedua, barang siapa telah fana ia dengan Allah, nescaya ghaiblah ia daripada tiap-tiap sesuatu. Apa maksud dia? Adapun fana dengan Allah berarti tiada memandang barang lain daripada Allah. Fana asal mana binasa, binasa. Kullu man 'alaiha fan. Fan itu mana binasa, punah hana. Mana punah hana. Hak kekalnya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hak kekalnya zat Allah Ta'ala. Hal lain semua binasa belaka. Fana tu mana binasa. Dan di sudut ni, fana ni maknanya dia tak nampak yang dia buat sesuatu. Walaupun dia buat, dia tengok rumah ni besar. Besarnya rumah. Dia tak nampak tukang mana pandang. Dia tengok Allah bijaknya Tuhan. Dia nampak Allah bijak, dia boleh buat rumah sesuatu atas diri makhluk tak tu bijak dia. Tengok. Kita nampak tukang apa hendak? Makan nasi sedap. Sedap tukang masak mana ni sedap ni makan nasi. Jadi gua molek sup umasang dengan manis tu sama rata. Nampak pada tukang masak tak nampak Allah. Tak fana macam ni. Tak tergelar. Dia kena hak fana sini maknanya tak nampak makhluk. Dia nampak Allah dulu. Tengok Allah baru nampak. Utuhnya orang yang Allah beri ilmu dia boleh buat secara ni. Baru nampak. Tiada memandang barang yang lain daripada Allah dan tiada terlekat pada hatinya bahawa sesuatu yang lain daripada Allah itu mempunyai kelebihan pada hakikatnya, lebih-lebih lagi untuk memberi bekas terhadap sesuatu. Dia tak nampak benda ni beri bekas, tak nampak benda ni boleh mudarat ataupun manfaat. Dia nampak Allah. Dia nampak Allah. Pasal Allah kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita baca surat mudah. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Makhluk tak kuasa. Allah kuasa. Jadi bila berlaku sesuatu perbuatan, kena tergelar dulu makhluk ni. Nampak Allah. Inilah keputusan Allah. Satu masa, kadang-kadang yang mari perasaan gelisah pada hati kita bila berlaku sesuatu yang kita tak senang hati. Mari gelisah. Dan kadang gitu, seorang guru hamba mengaji dia masa dululah. Hak kita bisik ni, berasa tak senang, mudah sangat berasa hati tengok benda ni mudah. Dia kata lagu mana? Hamba tak hanya dia tapi dia jawab dari kuliah. Lagu mana nak suruh kita tenang perasaan kita bila kita gelisah tengok sesuatu hak tak senang. Orang kata kita ke apa ke? Dia kata didiklah hatimu dengan berkata Qaddarallahu ta'ala
qaddarallahu ta'ala, telah mentakdirkan Allah Ta'ala. Jadi bila kita ingat bahawa Allah yang mentakdirkan benda yang berlaku atas kita tu, nak arah apa lagi? Tak, kenapa Allah? Tubik masjid lipa kita tak ada. Masjid haram tu kerek lipa tak ada. Ya, moga orang tu, orang bukan curi, itu kah? Lipa sama je. Orang tak niat curi masjid haram ni. Tak kena nak curi. Tetap luar tengok, baru beli saat ni. Hari-hari lipa kena beli tak, kadang-kadang tak. Nak marah tak? Berasa nak marah tak? Tak ada kelah, tu guru baca. Jinaklah hatimu dengan kata qaddarallahu ta'ala. Ataupun kalau nak ambil ayat Quran, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tapi kalau ja'alallah tu menjadikan sesuatu lebih pada tu. Ni kalau qadarullah telah mentakdirkan Allah Ta'ala. Berlaku gitu atas kita. Dengan sendirinya kita rasa tenang hati. Nak tenang. Allah Tuhan. Nampak Tuhan ada dah. Kita nak nampak Tuhan ya sebenarnya. Dia kena asuh ni. Kalau belajar saja tak jadi, kena asuh. Kena buat selalu. Kena buat selalu. Nabi sendiri tengok benda tak somel, dia kata apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Dia tengok sesuatu yang tidak menyukurkan dia. Dia sebut alhamdulillah juga. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dia tengok benda yang menyukurkan dia. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hadis sahih. Nabi tengok benda yang menyukurkan dia, menyenangkan dia. Hal gitu dia kata. Kita tengok, oh comel ya, gitu ya. Nabi dak. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagimu Tuhan ya Allah, yang dengan nikmatnya menyempurnakan kebaikan, menyempurnakan. Jadi kalau kita ni hak power awak kerja tu ada 90%, mari dia jadi 100%. Maknanya menyempurnakan kebaikan dengan kita ni. Kalau kita serabut akan hilang serabut kita bila Allah masukkan kebaikan. Gitu. Jadi kita tengok pada makhluk. Kena nampak sempurnanya Allah dulu. Sempurnanya Allah bila tengok sesuatu yang comel. Comel. Dan tiada terlekat pada hatinya bahawa sesuatu lain daripada Allah itu mempunyai kelebihan. Kita tak nampaklah hak lain ada kelebihan, nampak Allah ya. Nampak Allah. Tak nampak lain tu ada kuasa, tak nampak lain tu boleh beri berkah, tak nampak tu. Tak nampak. Pasal apa? Dia tergelar tu nampak Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dalam bab ikhtiar kita kena ambil ikhtiar lah. Dalam bab nak lari pada nyakit apa, kena ambil jalan tu. Tapi dalam kita ambil ni jangan rasa ikhtiar ni beri berkah. Tak boleh kata ikhtiar ni beri berkah, tak boleh. Allah Ta'ala tidak dipaksa oleh mana-mana kuasa. Termasuk benda yang dia janji sendiri pun tak. Walaupun Allah kata meminta dengan aku nak nak perkenalkan doa. Perkenalan situ bukan mana wajib Tuhan kena beri lah bila kita minta. Tak. Allah tidak digagahi oleh mana-mana. Tapi dia tidak mungkin janji. Dia beri bukan kerana tergagah, dia beri kerana kehendak dia. Dia beri kerana kehendak dia, bukan kerana tergagah dengan hak dia janji kepada. Dan orang-orang yang kasih akan Allah pula, tengok tanda bila siapa masa dia, bila siapa masa pada siapa kasih akan Allah, nescaya tiada melebihkan sesuatu yang lain daripadanya. Ni jalan ni, mula-mula nak dapat situ, mula-mula kena tengok Allah dulu, kena jangan pandang hak lain, baru mari rasa kasih. Dia tanda kasih tu dulu. Ni nak ayat tanda kasih. Ni ulama dulu ni masya-Allah. Dia ayat nyakit sebab apa nyakit tu? Kalau nak sembuh dari nyakit, guna ambil gini. Tanda dia lagu ni. Jiwa rohani dia tinggi. Tinggi sungguh. Tinggi. Orang-orang yang kasih akan Allah itu pula adalah orang yang sentiasa berdaping diri dengan Allah. Tanda kalau kita ni ada dah jiwa kita ni rasa sedap dengan Allah, mesti kita akan buat satu tindakan dengan jasad kita untuk sentiasa baik dengan Allah, daping dengan Allah. Mesti kita akan ambil masa. Macam kita seronok dengan kerja agama kita. Orang ya seronok dengan kerja amal, kerja jihad dia, kerja agama ni. Ke mana-mana pakai ingat. Tak, dia mari. Lama dah tak mau sorak, kena mau sorak kita ni. Lama dah tak usrah, kena usrah kita ni. Dia akan mari teringat jalan dah untuk nak jaga benda hak dia nak tadi.
Supaya kita sayang kereta kita. Kita naik saja tak cek kau selenda. Cek kan? Cek selenda. Tak ada kata lock gitu ikut dia nak bunuh sana pun. Tak. Tanda kita sayang ke Allah, kita akan berdapi dengan Allah. Akan cari masa. Tak ada siap, malah yang cari. Tak dia belakang sak sibuk. Dok, mu tak betul tu. Siapa dia sibuk lebih ada Nabi lagi? Ada. Nabi sibuk. Kita bukan sibuk sangat. Sibuk memang sibuk. Tapi, hak tak sibuk, kita duk buah. Dua agak lain. Hak tu jadi tak ada sama tu. Nak tidur malam. Ada tak niat? Ya Allah, tolonglah aku nak bangun tahajud. Ya Allah. Ada tak? Minta dengan Allah. Biar jerit minta dengan Allah. Ya Allah, tolong aku nak bangun tahajud. Ya Allah. Pasal Nabi mu penuh ya alaikum bikamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Lazim atas mu ni qiyamul lail kerana qiyam tu sendiri peradaban soleh-soleh hak dulu-dulu. Kalau Nabi kata qiyam ni adab orang soleh sebelum pada dia lagi. Umat-umat dulu kau semayang malam ni. Nabi-nabi dulu. Bahkan semayang belum turunnya fardu 5 waktu ni, turun dulu ya ayyuhal muzammil. Tu semayang malam. Qumil laila illa qalila. Tu adalah berkata semayang malam. Belum turun fardu lagi. Sebab tu Nabi kata semayang malam ni peradaban soleh hak dulu lagi. Belum pada dia, pada dah Nabi-Nabi dulu. Bangun dengan Allah, bangun kecek dengan Allah, sujud dengan Allah. Pasal apa nak malam? Pasal lebih beri kesan kepada nafsu kita ya. Memang masa malam tu bukan masa tidur lah, kita masa tidur. Tiba-tiba bangun nak kecek dengan Allah. Allah mana tak kasih. Kalau orang sanggup mai jumpa kita tengah malam, kita uzur, kita sakit, kita lapar, ada orang sanggup mengata makanan kita, suka tak kita? Suka. Ada orang sanggup beri penghormatan kita, mari jauh-jauh, susah-susah mari, suka tak? Suka. Allah tahu kita ni. Kalau kita sanggup tinggal tempat tidur kita, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dia sudah sejadah kan? Antara sifat orang mukmin lah merenggangkan tempat tidur dia daripada merenggangkan lambung daripada tempat tidur dia. Kerana apa? Berdoa pada Allah, minta khaufan wa tama'ah, dengan rendah hati, dengan rasa takut dengan Allah. Ini sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin, innama yu'minu bi ayatina allazina iza kalau kita nak sujadah tu, sehubungan tatajafa junubuhum tu, merenggangkan lambung mereka daripada tempat tidur. Ini sifat orang mukmin. Pas kita ada tak kita niat nak jadi orang mukmin hak baik gitu. Tidur malam niat dah nak bangun, ya Allah tolong aku untuk tahajud ya Allah. Sudah tahajud malam ni, niat pula kalau esok aku nak tahajud lagi ya Allah. Pasal apa? Nak rasa nikmat. Nikmatnya Allah beri pada orang yang solat tahajud, jaga malam, kecek dengan Allah, dengan semayang ke dengan gapo ke, wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah, tu tanda hamba Allah Taala. Nikmatnya dia orang yang buat baru dia rasa nikmat tu. Nak ayat kau tak boleh nikmat tu bila dah masuk pada hati. Tapi kalau kita dah buat gitu tak rasa. Dah orang ni lah, orang yang jaga malam ni lah orang yang boleh, orang yang layak memegang amanah untuk nak jaga bumi. Sejarah dulu-dulu, sejak Rasulullah siapalah terakhir kerajaan Osmaniyah, siapa dia yang boleh jaga dunia ni, yang boleh taluk dunia? Orang yang tidak tinggal dengan sembahyang malam. Sultan Muhammad Al-Fatih dengan muda umur dia boleh menakluk Kedah, boleh bebas kota Konstantinopel. Orang Nabi sebut tu 500 tahun lepas tu baru boleh itu. Tak lebih 500 tahun. Siapa dia orang ni? Generasi yang dibina dengan sujud pada Allah. Wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Orang yang boleh sujud dengan Allah di waktu malam, sujud dan berdiri bagi Allah. Ni tak ada hamba Allah. Orang ni orang yang boleh nak menguasai bumi. Boleh menggunakan barakah pada bumi. Kalau kita ni, MPKK ni contohnya, semua Jumaat pun tak lekat, padahal ke mana? Kalau kita tidak buat kerahan, pekat negeri kita buat kerahan, semua PKK kena pergi duduk sembahyang Jumaat, raikan masjid Allah Ta'ala, muliakan masjid Allah Ta'ala. Kalau benda ni tidak dibuat, boleh ke tak nak jadi kemenangan ni, kemenangan yang boleh menolong kita? Boleh ke tak? Jawab dia tak boleh. Kemenangan hak sebenar, kemenangan boleh menolong kita. Hak Nabi minta dengan Allah, Allah ajar Nabi minta, waj'al li min ladunka sultanan nasira.
Allah ajak Nabi minta. Jadi kalau aku ya Allah kekuasaan yang boleh menolong bila boleh buka kota Mekah. Nabi merdeka ke kota Mekah. Dia buka kota Mekah tahun ke-8 Hijrah tu. Allah Ta'ala ajar Nabi minta sebelum tu lagi minta baca biarlah kemenangan yang boleh menolong. Tak usah benar saja Mekah tapi tak boleh menolong. Hak syirik tetap ada, berhala tetap ada, tak. Tak usah. Naknya kemenangan boleh menolong. Bila kemenangan boleh menolong, Nabi masuk ke kota Mekah, semua orang patuh tunduk. Patuh tunduk. Masuk Islam. Nabi tak paksa. Kalau nak selamat, duduk ni masuk Islam, terima Islam. Ataupun keluar daripada tanah haram. Gitu. Tak unuh. Tapi Nabi boleh patah berhala hak ada. Belum pada tu, beratus ekor berhala seko nak patah dalih. Belum pada buka kota Mekah. Walaupun Islam dah berapa tahun dah? Mekah 13 tahun. Capur 8 tahun, 21 tahun. Tahun ke-22 baru boleh patah berhala hak duduk ditepek di masjid-masjid haram tu. Boleh patah. Allah hajar tertib Nabi, bina imam, bina keyakinan, amal sunnah Nabi. Amma hak Allah hajar, amma hak aku ikut. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Mu ikut aku, Allah kasih kamu. Allah hajar Nabi suruh ayat pada umat dia. Bila umat dia ikut dia, jelas nampak, jelas. Tapi kita tak berjalan kat ni. Palah ke mana? Banyak siapa kat tengah jalan kita kena buang lagi. Nak jadi seorang yang merdeka daripada hawa nafsu, merdeka daripada syaitan. Biarlah nak lepas 100% tak lepas, nak merdeka dulu. Biar kita bebas. Tak bebas beribadah pada Allah. Bebas kita ni tak terikat dengan kuasa-kuasa lain. Biasa terikat dengan Allah. Ni masih terikat dengan benda lain lagi. Takut tu, takut. Lebih laju. Takut tak apa. Nabi tak marah, Allah tak marah ada pasal takut ni. Tapi lebih pada harap tu tak boleh. Harap tak apa kuat dengan Allah. Takut lebih. Tak boleh. Apa ada orang takut nak pergi masjid. Pasal apa? Takut jumpa COVID terbaik kat tengah jalan. Kita harap Allah. Kena ada Allah. Kita ada Allah. Ada Allah. Nanti Allah ajarkan kita. Ya. Kadang-kadang Allah hantar musibah ni nak hukum kerana penyakit dalam kita. Nak hukum penyakit dalam kita ni. Dia tak pegang kuat dengan dia. Kadang-kadang lagu tu Allah ni. Baik, tanda orang yang kasih Allah ni isadah tak? Tanda orang yang kasih Allah ni dia mari rasa sendiri nak dapi dengan Allah, dengan doa kau, dengan sembahyang, dengan kecek kau, atas kereta, atas motor, dalam gok, dalam sawit, kecek dengan Allah. Allah Tuhan, aku nak mu ya Allah, aku nak mu ya Allah. Kecek lah, kecek lah. Dia berasa nak kecek dulu. Tapi kalau orang dapat atas mesti gitu dah. Mesti gitu. Kau nampak Allah baik, dia nak kecek dengan Allah. Baiknya mu Allah, baiknya mu Allah. Dan tiada dengan makhluk malaikat qadar yang diizinkan Allah. Dengan makhluk ni, dengan qadar Allah izinnya. Untuk urusan-urusannya adalah kita dengan makhluk nak pisah tak boleh. Lagi mana kita duduk atas dunia, kita kena ada urusan dengan makhluk. Tolong-tolong buat tu, buat ni, kena ada hal tu. Kita dengan makhluk ni atas urusannya Allah Ta'ala kata boleh, kita buat tu. Dan lebih mengutamakan barang yang diperintahkan Allah daripada sekalian makhluk. Tapi kalau ada mana pun Allah kena duduk atas. Kalau orang kata ni comel, Allah kata tak comel, tak boleh, kena pakai hak Allah. Kalau nak jadi hamba Allah sungguh. Kalau nak jadi hamba Allah. Dan sentiasa ia menjauhkan dirinya daripada apa jua perkara yang menjauhkan dia dengan Allah. Warruj zafahjur. Dalam Quran kata warruj zafahjur. Dengan perkara yang menyebabkan maksiat mungkin jauhi dulu lagi. Allah ajak Nabi tertib awal-awal usaha dakwah. Surah yang kedua turun dah. Al-Mudassir. Warruj zafahjur. Perkara yang menyebabkan dosa maksiat, hak menyebabkan menjauh dengan Allah, mungkin jauh dulu lagi. Allah perintah kita jangan pergi tempat hal lagu tu. Tempat-tempat yang boleh kalau kita pergi menyebabkan hati kita lala, kita kena rasa. Allah kata jangan pergi, jangan dekat. Allah kata. Dan orang bila siapa tahap dia rasa sayang dia, Allah ni bila tersayang dengan dia,
tiba-tiba kita buat benda tak sama, hilang selalu dah. Hilang. Mudah ya. Kita nak bina sedap dengan Allah ni sebulan boleh puasa kita bina dah. Sebulan boleh puasa, tanyik nafsu, puasa tengah hari. Malam tarawih sedap dengan Allah. Hari raya tu campur gaul dah, hilang dah mani puasa. Sebab tu orang sayang dengan Allah ni, dia tak segi tempat yang memutuskan kasih sayang dia dengan Allah. Kita sayang kat isteri kita, sayang kita bukan main sayang. Tiba-tiba kita tengok isteri kita buang dengan lelaki lain, tempat sulit pula. Rasa kan? Oh, habis dah, hancur. Allah ni cemburu dengan kita ni. Mu ni duduk dengan aku lama dah, tiba-tiba boleh ambil orang lain. Sudah. Tak boleh tinggal Allah. Tak boleh tinggal Allah. Janganlah kita ada rasa niat nak tinggal Allah. Jangan ada. Kelitah hati pun jangan. Lagu mana nak tinggal Allah? Duduk molek-molek dah kapung. Usaha molek-molek dah, kerja buat comel, boleh makan cukup, apa. Duduk cara ni lah, makan cukup, ibadah boleh, dunia tak talah. Tiba-tiba orang mikir, berasa nak hijrah betul cari biti Mana nak hijrah? Mana negeri lah cari biti. Tapi Ghalib bila orang pergi situ sembahyang bang betul jaga. Dia sanggup tinggal. Hok molek-molek dah dia dengan Allah kapur ni. Saya jemaah boleh jaga, ada belajar, boleh dengar kelas, duduk kat kawasan lain, ngajar apa tidak, dengan ngajar apa tidak, jemaah apa tidak. Maknanya ada niat dia nak tinggal Allah tu. Niat pun jangan. Kosak, jangan ada langsung nak tinggal Allah. Sebab apa? Bila Allah dah buka jalan kita ni, Allah dah buka jalan, kita rasa suka dengan dia, tiba-tiba kita putus ke jalan tu, nak masuk pula tu lebih payah daripada awal tadi. Nak masuk pula. Kita nikmat dengan Allah dengan sembahyang malam, tiba-tiba sengaja biar malam ni tak ikat lajak biar. Oh, kodok-kodok kau. Tak boleh. Hak uzur sungguh tak apa, tak boleh nak cari peluang, tak boleh. Jangan gurau dengan Allah, jangan nak test Allah, jangan. Orang biasa sembahyang sunat, biasa sembahyang jemaah, tiba-tiba mudah-mudah tinggal, biar tinggal. Bila dia tahu hati, Allah ambil, tarik nikmat tu, nak masuk balik payah. Ingat. Lah ni kita sihat, Allah ambil sihat, dia beri kecil mani, sudah dah kita. Cuba buat bandingan. Ni lah ni kita sihat. Allah ambil sihat, dia beri kecil mani ya. Tengok makan gula, makan teh sedapnya, susu sekat gelas makan. Sekat gelas susu, tawar tak boleh ni nak mani. Jaga lindera kau tidur tu. Tak apa tidur. Tengok orang lain makan teh sekat gelas susu dia, Allah mani sedap pasal, tapi nak makan tak boleh dah. Macam mana? Lagu mana? Orang lain dapat nikmat makan sedap, tak tahulah nak makan kambing, makan sedap nikmat dia. Kita biar sekat belaka. Nak makan mani, kecil mani, nak makan daging, darah tinggi. Nak makan gatu, darah sengit. Tak boleh belaka. Sekat belaka. Tengok nikmat. Nak pulih balik tu mudah ke? Payah dah. Mungkin tak ada ngomong dah. Ibadah kita juga. Nak pulih balik lebih payah daripada hak kecil mani tu lagi. Lepas tu para ulama dia beri satu ibarat, lebih mudah bagi aku menggaru-garu bukit untuk mengutuhkan bukit tu daripada nak beracun nafsu. Nak beracun nafsu kita ni, nak suruh nafsu tunduk pada Allah, nak suruh nafsu ni kalah biar akal tu benar, lebih payah lagi nak banding garu bukit mudah nak begitu. Tengok payah. Kita rasa mudah ni hak tolu. Hak bodoh rasa mudah belaka dah. Orang tak pandai tak mudah tu, suruh buat tak jadi baik dah. Berkata Syekh Junaid Al-Baghdadi, hal fana dan mahabbah. Insya-Allah kita cuba, kalau tak ada lagi kelas lain, kita cuba kerapkan sikit 3 minggu sekali ke. Dah kita cuba. Gila dah. Ataupun kata tak ada juga 2 bulan sekali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sekjen,